Kita ni kalau orang nak sebar kebaikan macam-macam, kita tengok sekarang dengan mesej yang panjang-panjang, tiap-tiap kali nak kena simo, read more. Saya kalau baca banyak memang saya malas nak layan, malas nak baca. Saya ni jenis orang yang simple, saya suka complicated. Jadi kita kalau tuan-tuan nak sebarkan kebaikan, tak payah panjang-panjang, sebarkan sikit aja. Contoh, banyakkan selawat kepada Nabi SAW pada hari ini. Sekian, terima kasih, harap maklum. Itu kalau orang ayat surat kerajaan, tuan-tuan. Harap maklum, kan? Cukup. Tak payah panjang-panjang. Ni macam-macam. Copy paste, berjela-jela. Nak buat apa? Pening kepala. Buat simple je. Banyakkan sedekah pada hari ini. Contohlah hari Jumaat, kan? Banyakkan sedekah makan pada hari Jumaat. Mengenyangkan orang itu adalah sunnah Rasulullah. Sekian, terima kasih. Orang baca, orang tengok, oi baguslah bagi makan kat orang hari Jumaat. Sini surau Jumaat, kan? Letak makanan kat depan tu, asyik pisang aja. Adik-adik muka kita pun macam pisang. Asyik pisang aja, tak ada buah lain. Dia lah ustaz, buah syurga, buah pisang. Tapi janganlah pisang aja. Apa salah kita letak nasi lemak? Apa salah kita letak roti? Apa salahnya kita letak apa-apa saja? Nak lagi bagus lagi, Allah, nasi Arab kita letak kat situ. Masya Allah. Saya pernah jumpa ada satu surau lah, saya kuliah khas juga kat Bukit Beruntung. Memang beruntung sangat bukit tu. Orang-orang dia pun beruntung-beruntung semuanya. Dia punya pengurusi surau tu, saya tak pastilah pengurusi atau apa, tapi dia tiap-tiap hari Jumaat dia akan masak dengan tangan dia sendiri nasi Arab, tuan-tuan. Bukan order catering, dia masak dengan tangan dia. Dan dia seorang datuk. Dia seorang jutawan, tapi jiwa dia Masya Allah. Dia masak sendiri nasi Arab tiap-tiap Jumaat tanpa kecuali, tuan-tuan. Nak katanya orang ni, kalau dia ni memang orang yang jutawan, tetapi bukan hanya jutawan dunia, tetapi jutawan jiwa. Dia masak tiap-tiap Jumaat dengan kawan dia, dan dia akan bagi pada jemaah. Kalau katakan jemaah tu 300 orang, 400 orang, 300-400 orang dapat nasi Arab. Kekayaan dia tak payah cerita lah. Berkontena-kontena dia ada, lori. Itu kalau tengok macam orang macam tu lah. Kita bukanlah orang macam tu, kan? Kita taklah sehebat itu. Tapi apa salahnya kita korbankan duit kita, tuan-tuan, RM50. Ini sunnah. Korbankan duit kita RM50, Allah tak luak pun duit bank kita, berlambak-lambak lagi. Kadang tidur pun atas duit, kan? Sebab kaya sangat, kan? RM50 kita korbankan duit kita, beli makanan, beli kuih dan letak di surau hari Jumaat. Kita tengok orang makan, Masya Allah. Tuan-tuan mungkin kalau pernah buat, Alhamdulillah. Kalau tak pernah buat, cuba buat. Nanti tuan-tuan akan rasa apa tahu? Rasa ketagih nak bersedekah tiap-tiap minggu. Itu tiap-tiap minggu lah. Kalau boleh buat tiap-tiap hari lagi bagus. Kita akan rasa kalau kita tak buat tu, kita rasa kekurangan. Walaupun sedekah itu hanya sunat sahaja. Sebab sedekah makan adalah sunnah yang sangat berat. Timbangannya sangat berat. Kita nak masuk syurga, tuan-tuan puan-puan, cukup tak dengan solat kita ni? Solat 5 waktu kita ni cukup tak rasanya? Allahu Akbar. Bukan kata tuan-tuan ustaz ni pun. Cukup sangat ke solat ni, kan? Kita 5 waktu cukup, tonggang-tonggek solat cukup ke tu nak masuk syurga? Itu ibadat individu tau, tuan-tuan. Kita kalau nak berat kita punya timbangan ni, semua ada dalam sunnah Rasulullah. Cuma saya tak sebutlah, banyak sangat hadis-hadis nak disebutkan. Tetapi dalam sunnah Rasulullah tu, memang Rasulullah kata antara benda yang boleh memberatkan timbangan mizan kita pada hari akhirat, bukan itu saja satu, salah satulah, iaitu memberi makan kepada orang lain. Subhanallah. Ya, kita bagi makan ni, ustaz, kalau bagi makan ni kena buat kenduri ke? Tiap-tiap hari kena buat kenduri ke nak bagi makan? Maklumlah kita ni kalau bagi makan je kenduri tahlil, kenduri doa selamat. Ya, kalau tiap-tiap hari buat bengkok juga, tuan-tuan, kenduri. Tapi kita boleh bagi bila-bila masa. Kalau kita di masjid, kita boleh bagi jemaah masjid. Mana yang masih bekerja, apa salahnya kita pergi? Berapa banyak saya rasa gerai-gerai yang jual tiap-tiap hari, tiap-tiap pagi, besok pagi kerja, kan? Kita nak pergi kerja tu, berapa banyak gerai-gerai orang kita, orang Islam yang jual nasi lemak dan sebagainya. Apa salahnya kita membeli 10 bungkus nasi lemak, 1 bungkus RM1, paling mahal RM1.50 contoh. Tak ada telur mata lah, nasi lemak biasa je, ya, RM1 atau RM1.50, beli 10 bungkus, berapa? RM15. Luak sangat ke? Bankrupt ke kita kalau nak mengorbankan RM15? Kita nak beri pada kawan kita di pejabat untuk 15 orang makan. Allahu Akbar. Besar pahalanya, tuan-tuan. Modalnya RM15 sahaja. Tetapi kalau kita selalu kongsi nikmat dengan orang lain, nikmat yang Allah beri kepada kita, kita akan rasa macam mana Allah balas kat kita. Sebab Allah SWT sebut dalam hadis, dalam Quran surah Ibrahim, kan, Allah sebut apa? La in syakartum la azidannakum.
Jika engkau bersyukur dengan nikmat yang aku berikan, confirm aku akan tambah. Kenapa Ustaz guna perkataan confirm? Ustaz ni betul-betul confident gila lah. La azidannakum. Ustaz kata confirm aku tambah. Kenapa Ustaz begitu yakin? Satu, sebab saya ni orang bahasa Arab. Jadi bila kita baca perkataan la azidannakum, depan dia lam, ujung dia nun bersabdu. Itu kalau dalam bahasa Arab, pasti dia akan berlaku. Sebab itu saya sangat confident dengan ayat itu. Kalau tuan-tuan kata Ustaz pun confirm berapa persen Ustaz? 200% saya confirm. Bukan 100%, 50%, 200% saya confirm. Sebab Allah kata kalau kau bersyukur, salah satu tanda bersyukur, kongsi nikmat dengan orang, kamu akan ditambah nikmat setiap hari.